Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kuliah saya yang bertajuk ciri yang ke-15 bagi golongan yang disebut sebagai ikhwan. Sama ada kita sedar maupun kita tidak sedar, sebanyak bilangan penduduk dunia pada hari ini, kita sama ada sedar ataupun tidak, kita sedang berlumba-lumba untuk melayakkan diri untuk menjadi ikhwan, iaitu menjadi sebahagian daripada tentera Imamul Mahdi. Walaupun pada bahasa dan pada istilahnya digunakan kita berlumba-lumba untuk melayakkan diri menjadi ikhwan, tetapi rahsia di sebalik itu ialah di samping kita berusaha untuk menjadi manusia yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa, dalam masa yang sama kita berusaha dengan izin rahmat dan kasih sayangnya untuk mendapatkan rasa tidak layak, iaitu tidak bersandar kepada amalan, tidak bersandar kepada usaha dan ikhtiar kita, tidak sandar kepada kebaikan-kebaikan yang telah berjaya kita lakukan. Yang penting kita lakukan usaha takwa, baiki diri, tebus dosa dan berbuat semua amal kita supaya ikhlas lillahi ta'ala. Amalan yang tidak ikhlas itu atau bukan kerana Allah itu dinamakan sebagai amalan sekular. Ambil perhatian. Ciri yang ke-15 bagi seorang ikhwan itu ialah terseksa jiwanya apabila membuat dosa. Di antara rahmat Tuhan kepada hamba-Nya, apabila dia membuat dosa, terseksa jiwanya. Bila buat maksiat, bila buat salah, buat dosa, terkenang dosa yang lampau, terseksa jiwanya. Terseksa jiwa itu, terseksa jiwa kerana dosa itu, bertaubatlah namanya. Jadi bila kita melakukan dosa, terseksa jiwa kita, dan apabila terseksa benar jiwa kita ini, itu tandanya kita bertaubat. Maka insya-Allah Tuhan akan ampunkan dosa-dosanya atau dosa-dosa kita kalau kita yang merasakannya. Sekali lagi, apabila kita membuat dosa, kita terseksa jiwa kita disebabkan dosa tadi, maka itu taubatlah namanya. Maka insya-Allah Tuhan akan ampunkan dosa-dosa kita. Di antara rahmat Tuhan lagi, hamba-Nya itu selalu diuji dengan bala supaya dia hidup rasa bertuhan. Saat-saat datang ujian, datang bala, datang bahana, ditimpa dengan masalah, antara hikmah atau rahsia atau sebabnya supaya kita hidup ini rasa bertuhan, tidak boleh lekang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa teringat akan Dia yang Maha Berkuasa. Dia boleh buat segala-galanya. Maka kita pun rasa takut, rasa cemas, rasa bimbang, rasa mengharap pada Tuhan. Apabila kita sering dilanda dengan ujian dan bala, maka kita akan hidup
senantiasa dalam rasa bertuhan. Rasa bertuhan itu ada dalam diri kita. Kita senantiasa mengharapkan bantuannya. Dia yang datangkan bala dan dia jugalah yang akan menyelesaikan masalah kita. Jadi, hikmah diturunkan bala ujian ni supaya kita mengharapkan pertolongan Tuhan kita. Mengaku bersalah, mengaku berdosa. Kerana itulah kita diberi bala. Jadi satu poin yang besar, apabila datang ujian, apabila datang bala, maka kita hendaklah kaitkan dengan dosa kita. Kita mengaku bersalah, mengaku berdosa, sebab itu ditimpa dengan ujian. Dan kalau kita sabar, kita redha, kita menerima takdir itu, maka insya-Allah dosa-dosa kita akan dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmatnya lagi, ada kala kehendaknya tidak tercapai. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kali kehendak kita, permintaan kita tidak tercapai. Kita pun reda, maka Tuhan ganti kehendak kita itu dengan nikmat syurga di akhirat sana, insya-Allah. Maka hendaklah kita cuba menjadi golongan yang senantiasa berbaik sangka, wajib berbaik sangka atas apa yang ditakdirkan. Banyak perkara yang kita minta, yang kita hendak tapi tak dapat. Tak dapat kita perolehi di dunia ini. Rupa-rupanya disimpan. Rupa-rupanya disimpan untuk syurga di akhirat kelak nanti. Jadi janganlah kita terlalu bersedih kerana permintaan kita, doa kita tidak dimakbulkan. Apabila kita redha, maka Allah gantikan kehendak kita dengan nikmat syurga. Atau diampunkan dosa-dosa kita. Pengampunan dosa itu hendaklah kita pandang besar. Kerana satu sahaja dosa, kalau tidak diampunkan oleh Allah, maka nerakalah ke tempatnya. Apabila Tuhan ampunkan dosa-dosa kita, maka selamatlah kita dari neraka. Dan selamat dari neraka itu juga merupakan rahmat dari Tuhan kita. Lagi, di antara rahmat Tuhan lagi kepada hamba-hambanya, Tuhan anugerahkan rasa takut terhadap zatnya di dalam hati atau jiwanya. Di dalam hati kita atau jiwa kita, terkadang rasa takut untuk melakukan dosa, melakukan syirik, melakukan maksiat. Maka rasa takut tadi terhadap Tuhan kita di dalam hati kita atau jiwa kita adalah di antara rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya takut dengan Tuhan itu adalah pembakar dosa. Yakni apabila kita takut dengan Tuhan, maka kita tidak berani melakukan dosa. Hanya saja orang yang tidak takut dengan Tuhan yang melakukan dosa. Takut dengan Tuhan, takut melakukan dosa. Tidak takut dengan Tuhan, tidak takut melakukan dosa. Atau perasaan takut itulah nanti yang akan mensyafaatkan kita. Pernah suatu ketika dulu, apabila sahabat Nabi Wahsy, yang sebelum dia masuk Islam, dia telah membunuh bapa saudara Nabi. Dan apabila Nabi SAW memanggilnya untuk menceritakan apa yang telah dilakukan terhadap bapa saudaranya, maka dia menceritakannya sambil menangis. Dan akhirnya dia meminta supaya Nabi SAW mengampunkan dosanya. Nabi SAW memaafkannya, tetapi tidak memandang ke arah wajahnya. Maka terasa sedih, terasa gundah gelana, terasa takut yang amat sangat di hati Wahsy. Maka rasa takut yang bersangatan itu mengekalkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala
Sehinggalah ke akhir hayatnya. Bimbang-bimbang, takut-takut dosanya tidak diampunkan. Akhirnya, dikatakan bahawa Wahsy tadi masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syafaat. Syafaat apa? Perasaan takut yang ada dalam hatinya. Ini bermakna perasaan takut terhadap Tuhan itu sangat-sangat penting buat kita. Fahamilah baik-baik insya-Allah. Di antara rahmat Tuhan lagi kepada hamba-hambanya adalah miskin dan papa. Ada di antara kita yang hidupnya melarat, hidup miskin, hidup papa, kita pun sabar atau redha dalam arti kata yang sebenarnya. Kita tidak mengeluh. Di samping kita berusaha, berikhtiar untuk memajukan kehidupan kita, diri kita, keluarga kita. Tetapi apa yang berlaku ke atas kita, iaitu miskin dan papa, kita tetap sabar dan redha. Kita tidak pula meminta-minta, jauh sekali mencuri ataupun menipu manusia. Jadi apabila kita berada dalam keadaan yang demikian, iaitu hidup susah, melarat, miskin, papa, tapi kita sabar, tidak meminta, mencuri atau menipu, maka di akhirat insya-Allah kuranglah hisab kita insya-Allah. Bersegeralah kita ke syurga dengan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kurang hisab, bersegera ke syurga itu juga adalah rahmat dari Tuhan kita. Termasuk juga rahmat Tuhan, rasa hina, rasa lemah, rasa berdosa. Ramai orang tidak faham, ramai orang tidak ambil peduli, ramai orang tidak cakna bahawa rasa hina itu Tuhan suka. Rasa kita lemah, mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa berdosa, rasa bersalah kerana banyak melakukan maksiat, rasa hina dengan adab, dengan akhlak yang tidak menepati Islam, tidak menepati kehendak Nabi SAW, maka kita senantiasa merasakan diri kita hina, rasa lemah, rasa berdosa. Rasa-rasa inilah yang disebut sebagai rasa hamba dan sifat hamba yang sebenarnya Tuhan sangat suka. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sukakan hambanya kerana hambanya merasa hina, rasa lemah, rasa berdosa, rasa mengharap, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmat dan keredaannya kepada kita insya-Allah. Sekali lagi, rasa hina, rasa lemah, rasa berdosa, rasa mengharap, bersandar kepada Allah, minta bantuan kepadanya senantiasa, itu adalah sifat hamba, rasa hamba yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sifat ego, sombong, berlagak, itu Tuhan tidak suka. Apabila kita dalam sifat hamba kita, rasa hamba kita mendalam, maka sifat ego dan sombong akan hilang dari diri kita. Sifat ego dan sombong sangat berbahaya pada seorang hamba, seorang manusia, kerana sifat ego dan sombong itu adalah sifat iblis. Laknatullah alaih. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendak selamatkan kita daripada penyakit iblis, daripada sifat iblis, maka kita dapat menghiasi diri kita dengan sifat hamba atau rasa-rasa hamba. Tuhan hendak bersihkan diri kita dari sifat yang dimurka. Sifat apa? Iaitu sifat ego dan sombong. Maka bersih daripada ego adalah rahmat Tuhan kepada hamba-hambanya. Kerana sifat ego dan sombong, kalau wujud pada hambanya, ke nerakalah padanya. Jadi hendaklah kita berusaha untuk mengelak diri kita daripada penyakit ego, bongkak, sombong, tak kiralah di bidang apa pun.
sama ada wajahnya, hartanya, keluarganya, anak-anaknya, isterinya, ilmunya, amalannya, apa sahaja. Kita tidak boleh ego, tidak boleh sombong dan menolak, lebih-lebih lagi menolak kebenaran. Jadi sifat ego walaupun ada sebesar zarah, sombong walaupun ada sebesar zarah, nescaya akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Apabila kita umat Islam yang sekarang ini, khususnya di negara kita Malaysia, ramainya rakyat Malaysia yang hidup melarat, yang susah, miskin dan sebagainya. Dan orang-orang kaya di antara kita yang sanggup, yang boleh mengorbankan harta untuk Tuhan, menolong masyarakat, itu juga merupakan satu rahmat darinya. Korban harta adalah merupakan salah satu sifat takwa. Sifat takwa pula adalah bekalan hamba untuk akhirat. Maka dapat sifat takwa itu adalah rahmat dari Tuhan kita. Sekarang baru kita faham rahmat Tuhan itu ada kalanya datang bersifat negatif. Sekali lagi baru kita faham rahmat Tuhan itu ada kalanya datang bersifat negatif. Di situ ada kebaikan yang tersirat. Apabila kehendak kita tidak tertunai, doa kita tidak dimakbulkan, apa yang kita usahakan tidak menjadi, tetapi kita sabar, kita reda. Jadi walaupun tidak tercapai, iaitu zahirnya negatif, tapi ada rahmat Tuhan. Ada kebaikan yang tersirat. Artinya pada kesusahan, ada rahmat yang tersembunyi. Ada kalanya pada kebaikan nampak lahirnya. Kita mendapat nikmat belum tentu menjadi rahmat. Kita dapat berbuat baik tetapi zahir sahaja, bukanlah ikhlas pada hakikatnya. Maka hati-hatilah kita. Kebaikan yang nampak lahirnya kadang-kadang ada kejahatan yang tersembunyi. Jadi alhamdulillah, dari apa yang telah disyarahkan tadi, dapatlah kita menyimpulkan bahawa untuk menjadi wali Allah di akhir zaman ini bukanlah satu yang mudah. Bukanlah satu yang remeh-temeh. Satu yang perlu diusahakan dengan serius. Dan saya ulangi bahawa jumlah penduduk dunia hari ini, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita sedang berlumba-lumba dengan mereka untuk melayakkan diri kita menjadi ikhwan, iaitu tentera Imamul Mahdi. Untuk menjadi tentera Imamul Mahdi, kita kena melepasi semua pakej. Bukan 1-2, bukan 100-200. Tapi semua kebaikan, semua akhlak Nabi, kita perlu usahakan. Kita perlu ikhtiarkan. Moga-moga ada syafaat dari Fatah At-Tamimi, syafaat dari Imamul Mahdi, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang sangat tertipu dengan amal ibadahnya. Konon-kononnya amal ibadah kita sudah baik ataupun sudah ikhlas. Tetapi dalam masa yang sama, banyak kekurangan-kekurangan. Sekiranya dikaji, dibuat postmortem terhadap ibadah kita. Kadang-kadang zahir ibadah kita sudah bagus, tetapi hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita sesama umat Islam adalah tidak baik. Kita tidak mempedulikan masyarakat Islam yang lain. Kita mementingkan diri kita sendiri. Kita menuhankan diri kita. Sekiranya kita mementingkan orang lain, bermakna kita telah mengikut perintah dan titah junjungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mementingkan diri, bermakna secara automatik kita tidak lagi mahu untuk tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sedar, kita telah menuhankan diri kita. Kita telah menyembah diri kita. Diri kita ganti sebagai Tuhan yang sebenar secara tidak sedar. Jadi, untuk menjadi ikhwan,
tentera Imamul Mahdi di akhir zaman, kita perlu berusaha di semua sudut. Kita perlu melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Menjadikan dunia ini seluruhnya sebagai ladang untuk bercucuk tanam, untuk mendapatkan hasil di akhirat. Kita tidak boleh berpuas hati dengan pencapaian kita. Kita kena doakan orang lain. Kita kena doakan anak isteri kita, keluarga kita, kaum keluarga kita, sahabat handai, masyarakat. Kita kena doakan rakyat Malaysia, bahkan seluruh dunia. Doakan pemimpin. Doakan Yang di-Pertuan Agong, pemimpin kita, para alim ulama. Semua itu adalah tugasan kita. Kita kena sayang orang lain macam sayang diri sendiri. Dan kita hanya dilayakkan apabila kita masih lagi ada rasa dalam hati kita, iaitu kita memang tidak layak langsung untuk menjadi seorang ikhwan. Maka insya-Allah, kalau ada dalam hati kita perasaan yang sedemikian rupa, maka insya-Allah dengan syafaat Fatah At-Tamimi kita akan dilayakkan insya-Allah. Demikianlah apa yang ingin saya sampaikan pada malam ini, iaitu ciri ikhwan yang ke-15, iaitu terseksa jiwa kita apabila kita membuat dosa. Dosa yang kita lakukan, katalah ribuan jumlahnya, ada satu saja yang kita tidak bertaubat atau kita tidak taubatkan, maka kita akan dimasukkan dalam api neraka. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Islam yang Tuhan hendak daulatkan bertaraf dunia itu, sebenarnya bagi kita ia sudah bermula sejak awal kurun hijrah dulu. Tetapi oleh kerana perjuangan ini dalam proses belum begitu matang, maka Tuhan beri kemenangan kecil-kecil sahaja. Tapi pada hari ini, tahun 2022, ke arah kemenangan yang besar sudah mula kita lihat dan nampak insya-Allah. Kepada rakyat Malaysia, kita perlu faham apa erti akhir zaman, apa erti kebangkitan kali kedua, dan apa maksudnya dikatakan ia bermula dari timur. Moga-moga rahmat dan nikmat ini akan senantiasa berada bersama kita. Dan kita mencuba menagih janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar, yang kita yakin, dan saya sangat yakin, dalam sekitar beberapa tahun ini yang akan datang, bukan sahaja daulah berlaku, tetapi bersama Khawarikul Adah dan bersama karamah besar Imamul Mahdi, Asia akan bersatu. Selepas itu barulah kita akan dapat mencabar Amerika dan Yahudi. Jadi marilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak putus asa, senantiasa baik diri dan berdoa. Mudah-mudahan kita panjang umur untuk melihat realiti daulah Islamiah di negara kita ini. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.